الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mengah kita. Subhanallah. Daripada petang tadi tak berhenti kan. Kalau boleh naik kapal terbang, saya naik kapal terbang. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin oleh Allah kita dapat bersama pada malam ini. Tuan-tuan dan Allah sekalian, di mana saya ulang, kita kadang-kadang dengan nikmat kita sering terlupa. Dengan nikmat kita selalu terlupa. Subhanallah. Jarang nak sujud syukur, jarang nak angkat tangan kata alhamdulillah atas nikmat. Tambah-tambah nikmat yang selalu kita dapat, kita lupa. Nikmat yang jarang dapat boleh buat. Kalau nikmat jarang dapat boleh sujud syukur tu. Tuan-tuan sekalian, ada orang dapat anak, alhamdulillah ustaz, macam mana cara nak sujud syukur dengan isteri saya nak bersalin ni? Oh tuan-tuan subhanallah. Betul tak? Sujud syukur dapat anak pasal apa? 3 tahun sekali dapat, 4 tahun sekali dapat. Tuan sekalian, gaji dapat gaji setiap bulan sujud syukur tak kita? Dah dah sujud syukur dulu sekali waktu dapat kerja tu lah sujud syukur, lepas tu tak ada. Ingat kalau dapat anak tiap-tiap bulan pun tak sujud syukur dah. Sekalian saya baik anak betul ni. Subhanallah. Ada satu nikmat yang lagi besar. Nikmat yang kalau kita tak ada nikmat ni, nikmat ada keluarga tak berasa apa, nikmat ada rumah tangga tak berasa apa, nikmat ada anak pinak tak rasa apa, nikmat ada gaji tiap-tiap bulan pun tak berasa apa. Dan tuan-tuan sekalian, nikmat apa? Nikmat hidup. Nikmat Allah bagi kepada kita nyawa tiap-tiap hari tuan-tuan. Kita tak perasan yang Allah duk tambah aja hidup kita, tambah satu. Dah subhanallah. Ada orang tak tambah-tambah hidup kan? Ada kawan saya seorang dekat, bukan jemaah saya mengajar di Padang Serai. Nak tidur pun takut, pasal dia kalau dia tidur sakit. Dia masalah jantung sakit jantung. Tidur tak boleh nak tidur baring, tidur sana. Allah takut mati. Tuan-tuan sekalian subhanallah, kita ni jaga. Dengan nikmat hidup ni subhanallah, paling tidak 2 benda kita Allah bagi kita. Yang pertama tuan-tuan subhanallah, Allah bagi kepada kita peluang untuk taubat atas dosa-dosa kita buat. Sebab bila sampai nyawa dalam kongkong ni tuan-tuan, taubat tak ada. Nyawa sampai kongkong, taubat dah tak ada lagi dah subhanallah. Macam Fir'aun kan, Fir'aun yang dirikan Nabi Musa masuk dalam sungai, masuk dalam laut, tak sampai tu laut tutup balik tu. Dia ada lemah yang tenggelam. Aku beriman kepada Tuhan Musa. Beriman pun tak ada waktu tu nak minta ampun tak ada tuan-tuan, dah tutup dah subhanallah. Sumpah Allah bagi hidup ni minta ampun. Sebab tu kata Imam Hasan Basri, perkara yang kamu perlu syukur. Bila kamu bangun pagi-pagi itu bangun tidur tu, antara perkara yang perlu kamu syukur ialah kamu jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur jadi umat Nabi Muhammad pasal apa? Pasal banyak istimewa umat Nabi Muhammad. Subhanallah, antara keistimewaan umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan subhanallah, bukan setakat minta ampun kepada Allah, Allah ampun dosa, bahkan buat baik pun Allah ampun dosa. Kita subhanallah minta bukan setakat ya Allah ampunlah dosa aku, ya Allah ampun dosa. Bukan setakat tu Allah nak ampun dosa kita, bahkan kita buat baik pun Allah ampun dosa. Kita ambil wudu subhanallah, gugur dosa daripada tangan kita sebab wudu kita. Kita kumur-kumur wudu kita tu dapat pahala dapat, gugur dosa daripada mulut kita. Basuh muka dapat pahala, basuh muka gugur dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat baik pun Allah ampun dosa. Tambah-tambah kita berada dalam bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan pengampunan. Sebab tu raya nanti kita akan raya Aidil Fitr. Sebulan kita duduk dalam bulan Ramadan, basuh dosa. Keluar habis raya namanya Aid tu raya Fitri. Fitri ni ada 2 maksud. Satu daripada perkataan iftar, kita apa? Buka puasa, buka. Itulah puasa sebulan, lepas tu buka. Tak ada puasa lagi dah. Yang kedua fitrah, asal kejadian manusia, fitrah, bersih. Kita sepatutnya keluar Ramadan bersih tu macam baby, macam budak tu, bersih, tak ada dosa apa. Pasal apa? Dalam bulan Ramadan ni bulan cuci dosa, basuh. Nabi SAW sebut, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa
yang berpuasa pada bulan Ramadan, dia puasa bulan Ramadan. Kita semua puasa, semua puasa. Imanan dengan iman kepada Allah. Puasa tu bukan sebab yang lain. Puasa tu sebab iman kepada Allah. Sebab ada orang puasa sebab yang lain. Ada orang puasa nak kuih. Kita ni dah adalah muslimat tu, anak-anak kita tu, subhanallah. Kan? Oh, insya-Allah, subhanallah. Nak masuk Ramadan dah best macam apa? Boleh kuih, dia tak. Oh, nak kuih puasa, tiap hari timbang. Oh, makin kenyang betul, seronok kan. Geng kita tak kurang-kurang timbang tu, timbang berat tu je. Pasal apa? Buka puasa dah 3 pinggan. Seorang lagi 3 pinggan. Subhanallah, tu nak kuih apa? Betul Allah sekalian. Ada orang puasa sebab nak sihat, ada orang puasa sebab nak macam-macam. Ada orang puasa kerana Allah. Pasal apa hang puasa? Subhanallah semua. Puasa tu kerana Allah semata-mata. Orang ni tuan-tuan dan mengharap pahala daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampun segala dosa dia dulu. Nabi SAW lagi, man qama Ramadan, siapa yang bangun dia, bangun. Buat apa bangun ni? Qama, tuan-tuan sekalian, dia masuk Ramadan, dia sembahyang tarawih masuk Ramadan, dia banyak sedekah masuk Ramadan, dia banyak sembahyang sunat masuk Ramadan, dia banyak baca Quran. Cerita dia bila dia duduk dalam bulan Ramadan, amal dia beza dengan amal dia dulu. Amal dia dalam bulan Ramadan beza dengan amal dia dalam bulan Syaban. Orang ni qama, bangun dia kata sebagai Allah. Tuan-tuan, iman kerana Allah. Ada orang qama kerana Allah, ada orang shoma kerana Allah. Orang ni ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia akan diampunkan segala dosa-dosa dia. Sebab tu dalam bulan Ramadan namanya bulan maghfirah, keampunan. Bila bulan yang penuh dengan keampunan, sepatutnya bersih daripada dosa. Tapi subhanallah, ada orang yang tak dapat ampun daripada Allah, tak dapat ampun. Masuk bulan Ramadan sama dulu pun macam tu, sama tak dapat pengampunan. Allah marah sungguh. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi, waktu Nabi naik tangga mimbar 1, 2, 3, masyhur kita selalu dengar Nabi sebut amin. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kamu aminkan? Rasulullah kata, tadi malaikat Jibril mai bisik pada aku 3 benda. Aku aminkan doa dia. Yang pertama, bila disebut nama aku, celaka kepada orang yang apabila sebut nama aku dia tidak berselawat kepada aku. Sebut nama Nabi, kita ni bagi lazim lidah. Sebut nama Nabi je, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kadang-kadang bila kita tak sebut Nabi ni orang yang mulia, tuan-tuan. Nabi ni mulia, dia ni kekasih Allah. Kalau tak kerana Nabi kita ni pun tak ada. Sebab tu kadang-kadang kita berselawat, kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Oh, tu tak pernah sedap bunyi. Dia panggil nama Muhammad, panggil nama sahaja, tak ada gelaran. Kalau sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Tuhan kami Muhammad, itu cantik sikit. Kita sebut Nabi SAW, sebut Muhammad saja, tak apa nak sedap, kurang adab sikit. Kan? Yang mula-mula tu selalu orang sebut Allahumma salli ala Muhammad. Bagi saya lah tak apa nak sedap sikit. Kita tambah sikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Tak apa. Faham tak sikit? Selawat tu bagi cantik sebab nak salli adab dengan Nabi SAW. Kemudian kadang-kadang nak selawat pun bagi betul ni. Kita ni tuan-tuan muslimat dia berkata dia selit-selit selawat, dia selit-selit apa tazkirah waktu tarawih. Kan? Dan ustaz bukan tak mau pergi tu masjid tu, tapi tu tazkirah tu pun tarawih sudah tazkirah apa. Kita duk kacau orang nak tarawih. Dia kata, tuan-tuan, tarawih ni bukan syarat bersambung tak? Bukan syarat mualat. Tuan-tuan tahu tak pada zaman Imam Malik rahimahullah taala. Zaman Imam Malik, tuan-tuan sembahyang tarawih ni ada beberapa pendapat ulama tentang jumlah dia. Yang pertama 8 rakaat seperti yang dibuat oleh Nabi SAW. Berdasarkan kepada dalil Sayyidina Aisyah kata apa? Nabi sembahyang 11 rakaat setiap malam qiyamul lail, tak lebih, termasuk pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan, bulan tak Ramadan kan Nabi sembahyang 11 rakaat. Jadi 11, 8 campur 3, 11 macam kita buat lah. Nabi waktu zaman Sayyidina Umar buat sampai 20 rakaat. Fasa pemerintah Sayyidina Umar dia bagi dua. Satu dia ikut cara Nabi 8. Kemudian yang kedua dia buat 20. Bila dia himpunkan para sahabat mai sembahyang tarawih, diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab dan sekalian. Para sahabat cerita ni, kami pergi sembahyang diimamkan oleh qari, siapa dia? Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan tahu, sampai kami terpaksa pegang tongkat, lamanya sembahyang, pegang tongkat, lama sembahyang. Kita kalau macam tu tak pergi dah sembahyang betul cerita ni. Tak ada berhenti betul mana. Kami berhenti tu dekat nak subuh lah.
Berhenti sembahyang tarawih tu, dekat nak subuh tu. Berhenti, mayang mula lepas Isyak. Berhenti tu, sekali nak berhenti ni kira berhenti sok. Oh, dia tuan-tuan. Kita lepas rakaat pula bunyi. Kita dah habis. Masya-Allah. Di Kuala Lumpur baru ni, Muslimat. Saya buka puasa dengan YB Rafizi. Dia cerita ke saya, dia kata semalam kali buka puasa dengan Sultan, dia kata. Sultan nak sembahyang 20 rakaat. Okeylah. Dia tu imam tu nak jaga Sultan tu, dia takut Sultan tu segi marah kat depa. Pederah tuan-tuan. 20 rakaat. 9.40 habislah. Terus dia punya lanjut. Dia kata penat. Ada muslimat tu kata, penat lah ustaz. Mau tak penat tuan-tuan, saya ingat Fatihah satu dapat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Imam pun penat. Kau maklum belakang tu tuan-tuan dengan sakit gaut dia duduk pula. Bangkit Allah. Rokok pula dah. Hampir 20 rakaat. Tuan-tuan pakai gas motor tu. Subhanallah. Tu bukan rehat, tu nama dia tuan-tuan maraton. Tarawih ni asal perkataan rehat. Rehat asal. Tak ada. Tu zaman Rasulullah SAW, zaman Sayyidina Umar sembahyang dia 20 rakaat sampai pagi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Zaman Imam Malik rahimahullah taala, tuan-tuan tengok sejarah. Waktu tu depa sembahyang tarawih Ahlul Mekah dengan Ahlul Madinah beza. Ahlul Mekah, orang yang duduk di Mekah zaman Imam Malik, tuan-tuan depa sembahyang habis 4 rakaat, macam kita berhenti kita doa, buat tazkirah. Depa buat apa? Depa tawaf 70 singgah. Wah, habis depa tawaf, sambung balik 4 rakaat pula. Tawaf pula, habis pula sambung lagi 4 sampai habis 20. Berapa kali tawaf sambung tu? Faham tak sila? Allahumma salli ala sayyidina. Kira setiap kali kita angkat tangan doa tu tawaf. 7. Jadi sambung pula sampai habis 20 rakaat dengan berapa kali tawaf tuan-tuan sekalian. Orang di Madinah tak puas hati, gen Mekah boleh tawaf, kami tak boleh tawaf. Habis buat macam mana? Kami sembahyang 36 rakaat ganti depa. Challenge dengan depa boleh tawaf, tak ada, kami tak nak tawaf. Kami sembahyang 36 rakaat. Campur 3 witir, 39. Macam tu. Baru puas hati tu dia. Ni dia pukul 9.20 habis 20 rakaat action tu. Keluar lalu tengok masjid tak habis lagi tu. Suruh dia sembahyang 8 rakaat, lepas tu tazkirah tak habis lagi. Buat muka. Buat muka. Subhanallah, dia tak tahu dia sembahyang qalu inna lillah. Sembahyang teruk tuan-tuan sekalian dengan Fatihah berterabuk apa. Salih jemaah. Dah bukan cerita nak berhenti tazkirah. Tuan-tuan, depa berhenti tawaf. Tak komplain pun. Sekiranya kita tak ada nak tawaf-tawaf betul-betul. Kita nak menyampaikan ilmu pasal ramai orang jahil. Nak suruh mai kuliah tak mai tuan-tuan sekalian. Mai bulan Ramadan dia boleh mai tu. Penuh masjid pun tergejolak. Mai mana ni apa? Subhanallah. Hari tu waktu Ramadan tiang ni pun tak nampak kan. Hilang. Tenggelam dengan orang. Kita nak parking kereta hari tu punya susah, subhanallah. Mau hari malam awal malam Ramadan mesti cari parking tak ada. Tu dan cerita macam cerita piramid. Mai tengok cerita piramid dia jumpa pelalang. Tak ada. Ada sebuah masalah. 1 banyak. 2 jarang-jarang. 3 kadang-kadang. 4 apa jawapannya? Piramid jawab apa tuan-tuan sekalian? Tarawih jawapannya. Apa buktinya? Dia kata minggu pertama ramai orang semua, banyak orang sembahyang tarawih. Minggu kedua jarang-jarang main dah. Minggu tiga kadang-kadang main, kadang-kadang tak main. Minggu keempat tinggal sikit saja geng sembahyang tarawih. Tinggal geng kita, geng AJK je. Geng lain sudah balik gua masing-masing. Tuan-tuan subhanallah, jemaah sekalian wasalli ala sayyidina Muhammad. Bukan cerita berhenti tazkirah, bukan cerita berhenti selawat. Selawat tu tak dibuat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, depa para sahabat bertarawih tak diselangi dengan selawat. Kita nak mengambil keberkatan bulan Ramadan, nak buat seorang-seorang tak jadi kerja kita ni tuan-tuan sekalian. Nak buat seorang-seorang takkan buat punya. Habis bila ramai-ramai dia boleh buat, subhanallah. Sebab tu ulama selit-selit dalam bulan Ramadan itu supaya kita sama-sama boleh selawat, supaya sama-sama boleh dengar tazkirah. Bukan nak cerita dengar tazkirah, tuan-tuan berhenti makan pun boleh lah. Suruh muslimat mula malam esok, abang ngaji esok. Suruh muslimat bawa semua makanan apa semua. Tak nak.
Habis 2 rakaat tu imam buat pengumuman, tuan-tuan, bila kita turun makan biru dulu, kena tarik apa semua dulu. Okey, siap. Turun mau makan apa semua. Lagi sekejap, 15 minit lagi pula. Habis 2 rakaat pula, tuan-tuan, ni ada cok badak pula, baru sampai dia buat SMS, baru sampai. Untuk badak semua makan pula, tuan-tuan. Allahumma salli ala. Boleh, tak ada masalah apa. Cerita yang subhanallah sembahyang tarawih. Tuan-tuan dan sekalian, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunkan dosa dia, subhanallah. Nabi SAW kata apa? Mula-mula sekali berselawat. Siapa yang sebut nama Nabi SAW maka selawat. Bagi selawat betul. Kadang-kadang silap Tok Bilal. Tok Bilal kata, Al-Badru Muniru Muhammad. Kita jawab apa? Sallu alaihi. Tidak. Apa takut nak jawab? Tak lah. Takut apa jawab lah. Tak lah. Sallu alaihi. Kalau kata subhanallah, usah jawab. Tak ada sallu alaihi tu apa. Bukan kat sini lah, ni tempat lain lah. Afrika Selatan dan selawat ni. Sallu alaihi subhanallah. Al-Badru Munir Muhammad tu nama Nabi SAW. Depan Al-Badru Munir tu macam gelaran lah. Macam Datuk Seri Najib, macam tu lah. Tak ada nama ni ke Ustaz? Nama tu dah disebut setiap hari. Tak ada gelaran subhanallah Musa Jamat tuan. Bila sebut nama Nabi SAW apa? Selawat. Sallu alaihi tu apa maksudnya? Sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya. Tu bila kata apa? Al-Badru Munir Muhammad. Tu bila kata berselawatlah kamu kepadanya. Tu imam pun kata berselawatlah kamu kepadanya. Dia belakang pun kata selawatlah kamu kepadanya. Habis semua bukan siapa nak selawat. Semua bukan semua. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, nah, yang pertama Nabi kata apa? Selawat. Yang kedua, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata ada orang celaka kepada orang yang ada mak ayah, tapi mak ayah dia tak jadi penyebab dia masuk syurga. Dia ada mak ayah, tapi mak ayah dia tak jadi penyebab dia masuk syurga. Subhanallah. Rupanya mak ayah kita ni, dia jadi penyebab kita masuk syurga. Mak ayah kita ni sepatut jadi punca kita masuk syurga. Tapi ramai orang, tuan-tuan, subhanallah, yang mak ayah dia jadi penyebab dia masuk neraka. Ada orang subhanallah, mak ayah sakit, ada hari tu menangis, mai kat saya, Ustaz, ayah saya meninggal dah. Apalah, redha doa lah sampai doanya. Dia kata apa, bukan masalah tu Ustaz, masalahnya bila ayah saya meninggal masuk hospital langsung tak semayang Ustaz. Pasal apa tak semayang? Pasal kami tak erti macam mana suruh dia semayang, dia pun tak tahu macam mana semayang. Ada muslimat seorang itu selfie dekat pejabat kesihatan, tanya, saya ni ayah saya sakit, mak saya sakit, saya ada pimpin dia tiap hari, mak ni rokok lah, mak sujud lah, mak tu pimpin mak dia semayang. Boleh tak Ustaz? Dia kata memang anak sepatutnya buat kerja macam tu. Bila mak ayah kita sakit, kita ni lah nak perlu jaga bagi mak ayah kita semayang. My time masuk waktu nak bersih pampers dia apa semua, nak wudukkan dia sekali nak semayang. Sekali masuk waktu pula dia bersihkan pampers dia pula apa semua, sekali nak pimpin dia semayang pula. Untuk mazhab Imam Syafi'i, wuduk tu dia kira setiap kali masuk waktu satu wuduk satu waktu bersih apa semua. Faham tak sekalian macam tu? Anak nak kena buat tu. Ingatlah muslimah tuan-tuan, kita buat macam tu kat mak ayah kita, nanti anak-anak kita akan buat macam tu kat kita. Subhanallah. Jadi kita ni penyebab, mak ayah kita ni penyebab nanti kita masuk syurga. Yang ketiga kata Nabi SAW, man adraka Ramadan, berapa ramai orang yang masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan, siapa yang masuk bulan Ramadan falam yughfirlah, tapi tak dapat pengampunan di sisi Allah. Orang ni masuk Ramadan tapi tak dapat pengampunan di sisi Allah. A'abadahu Allah, maka Allah akan jauh daripada dia. Allah tak mau tengok muka dia, Allah benci dekat dia, jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Tuan-tuan, faqul amin, lalu Nabi pun aminkan. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, dalam satu riwayat, sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa jahat orang ni sampai masuk Ramadan tak dapat apa ni? Nabi duk cerita ada orang masuk Ramadan sampai tak dapat apa. Pahala pun tak dapat, dosa pun tak terpadam. Dia buat apa dosa kawan dia sampai macam tu keadaan. Lalu Nabi SAW sebut apa tuan-tuan sekalian? Orang ni dia berpuasa tetapi kekal buat maksiat. Orang ni puasa tapi tetap buat maksiat. Subhanallah, buat maksiat dari mana? Tuan-tuan sekalian, masalah yang saya tengok ni berapa ramai di kalangan kita ni, kok kampung kita ni, yang puasa tapi tak semayang. Betul tak? Tuan-tuan, Allah kadang-kadang dalam rumah kita sendiri puasa sekolah kita semayang. Berapa ramai puasa tak tutup aurat,
Kadang-kadang tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad ni, tengok kita didik anak kita macam mana. Panggil anak sok. Panggil sok, panggil nak imsak lah ni. Panggil lah. Gerak anak Rasul. Kan, anak pun bangkit, mata pun pejam lagi, baju badan pun selimut lagi apa. Gantuk, mai gantuk. Bangkitlah kata. Marah kat anak. Panggil tak panggil sok. Panggil budak tu pun makan, cari nasi pun tak jumpa. Mata pejam. Satgi tidur apa kata. Satgi lepas dia makan buat apa? Tidur. Kadang-kadang depan sofa, depan TV tu dia dengar. Dia dengar. Mak ayah pergi sembahyang, anak tak sembahyang. Betul tak? Subhanallah. Kita buka puasa. Mak ayah puasa, buka puasa, panggil mak, mai buka puasa cepat ni, mai cepat. Yang ayah duk standby kurma standby lah. Tujuh suku standby kurma lah. Cepat sikit, dah buka puasa dah buka. Sama aja mak, dia busuk mulut dia. Tu cukup cepat tu sikit. Subhanallah. Panggil anak-anak semua buka puasa, ramai. Satgi mak ayah pergi sembahyang, anak-anak tendang pergi main bunga api kat depan. Anak-anak tendang buat apa tu, keluar apa sebagainya. Subhanallah. Mak ayah tak ambil berat sikit. Saya duk pesan, ajak anak-anak sembahyang, anak-anak garanti puasa. Ajak anak-anak sembahyang, ambil berat sembahyang anak-anak insya-Allah dia akan puasa. Suruh anak-anak puasa, ajak, tekan dia puasa tuan-tuan sekalian. Belum tentu dia boleh sembahyang. Faham tak sini? Salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kadang-kadang ayah pun tak sembahyang. Sembahyang 8 suku, sembahyang apa 8 suku tu kan buka puasa. 8 suku dua penuh ni. Tadi pergi pasal Ramadan. Siap niat tu tuan-tuan nak masuk pasal Ramadan. Saja aku tawaf daripada yang temu sampai dah murtawaf nak masuk. Pusing udang penuh jari-jari. Hidang kami tu sandak lagi dah. Dia Allah sembahyang apa tak boleh lagi lah. Sengkak. Dan sekalian masalah. Dan macam tu cara dia. Nabi kata apa? Nabi kata apa? La tazalu ummati bi khair, sentiasa umatku ni berada dalam kebaikan. Ma'ajalul iftar wa akharus sahar. Siapa yang bersegera berbuka puasa dan melewatkan sahur. Memang betul dia. Tapi ada cara dia biasa. Segera berbuka puasa. Masuk dia bila sampai dia waktu buka puasa terus. Dia panjang-panjang doa. Kadang-kadang pergi buka puasa di masjid, tuan-tuan sekalian doa panjang sangat. Tak? Terima sifat tahlil tu. Allahu Akbar ila hadratin Nabi Mustafa buka tahlil tu je sekalian. Allahu sekalian. Tahlil jam kita tu. Kalau dia tahlil banyak-banyak. Ada satu cara dia pejam mata tuan-tuan tiba. Yang tiba imam tu. Belok. Bagi cerah. Dia tutup tak amin ya rabbal alamin, tengok-tengok dia bubuk pada muka. Cara dia. Kita buka puasa, Nabi ajak kat kita tuan-tuan, cara dia makan kurma dulu. Makan kurma dulu. Ni nak ajak pun dah hujung Ramadan dah. Tak apalah, harap-harap tu tuan-tuan tahun depan kalau panjang umur kita buat lah. Mula-mula buka puasa tuan-tuan, subhanallah, makan kurma dulu. Sebiji kan, 3 biji kan, 5 biji kan. Tuan-tuan sekalian makan dalam ganjil. Dia kata yang ni betul Ustaz, memang saya makan ganjil semua. Berapa? 3 Ustaz. Berapa? 3 apa? 3 pinggan. 3 pinggan. Masa makan 3 biji kurma. Makan 3 biji kurma, minum air. Jangan makan 1, 2 minum air tak jadi. Makan 1, 2, 3 kurma dulu tak tepi, kemudian baru minum air. Kemudian pergi sembahyang. Lepas tu lagi belasah cukup. Dah perut dah apa semua dah hadam dah sikit, apa perut dah relax sikit, tak terhidup. Pada sekalian saya. Orang sihat lepas puasa, dia sakit lepas puasa. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal cara tak betul. Ikut sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, ramai orang yang berpuasa tapi tak mendapat manfaat daripada puasa dan bahkan dosa tidak diampunkan oleh Allah. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal dia berpuasa tapi kekal dia melakukan maksiat di sisi Allah. Tuan-tuan, jaga elok yang tu. Sepatutnya kita masuk Ramadan bulan pengampunan dosa. Yang kedua, bila Allah bagi kepada kita nikmat al-hayah ni tuan-tuan, Allah bagi peluang kepada kita untuk subhanallah tambah amal kita. Apatah lagi kita berada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan digandakan pahala. Nabi sebut bulan Syahrul Mubarak, bulan diberkati oleh Allah. Sebab tu kita ni tuan-tuan, orang yang nak syurga. Siapa tak mau masuk syurga? Siapa tak mau? Semua orang nak masuk syurga, tuan-tuan masuk syurga. Bila masuk syurga, pahala banyak. Kena ada pahala banyak, dosa sikit masuk syurga. Kita subhanallah, Allah bagi izin masuk dalam bulan Ramadan. Apa lebihnya bulan Ramadan banding dengan bulan yang lain? Masuk bulan Ramadan, pahala amal tak sama lah. Hari itu sembahyang Isyak waktu dalam bulan Syaban 4 rakaat.
Sembahyang isyak tu nanti Syawal 4 rakaat. Sembahyang isyak dalam bulan Ramadan pun 4 rakaat juga. Tapi sembahyang isyak dalam bulan Ramadan ni digandakan oleh Allah seperti kita sembahyang 70 kali. Tak sah ni sembahyang isyak ni, macam sembahyang 70 kali. Keluar daripada isyak tak sama dah. Keluar daripada Ramadan tak sama dah. 4 rakaat isyak tuan-tuan, pahala dah tak sama dah mayat. Sebab tu benda kecil-kecil, walaupun benda kecil dalam bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian muslimin semua tak mau tinggal. Dalam sembahyang ada satu tempat namanya takbir intiqalat. Takbir intiqalat, takbir pindah rukun. Daripada rokok nak sujud, daripada rokok nak turun sujud, daripada rokok nak bangkit iktidal, daripada iktidal nak turun rokok. Ada satu takbir sikit-sikit tapi intiqalat. Kan? Sikit ya ustaz, kalau tak buat pun tak apa kan. Orang tak buat pun tak apa, ramai orang tak buat pun. Tapi rugi dah. Sebab dalam bulan Ramadan, walaupun sikit, amal dia sikit, dia sikit, nampak sikit, tapi nilai dia tu satu fardu. Nilai dia tu macam sembahyang, nilai dia tu macam bayar zakat. Walaupun sikit, sebab masuk bulan Ramadan, benda sunat Allah kira satu fardu nilai dia, satu perkara wajib nilai dia. Dan benda wajib, benda fardu Allah kira sampai 70 kali ganda. Faham tak? Sebab tu dalam bulan Ramadan, walaupun benda kecil pada pandangan mata kita, jangan tinggal. Tambah-tambah kita duduk di hujung Ramadan. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, susun amal kita. Para sahabat Nabi SAW dulu masuk bulan Ramadan, dia berjuang jihad fi sabilillah. Kita tahu tuan-tuan, 17 hari bulan Ramadan, 17 bulan Ramadan yang kita sambut nuzul Quran itu. Sambut nuzul Quran pada malam yang sama, pada hari yang sama, tuan-tuan, 17 Ramadan juga para sahabat pergi berjuang jihad fi sabilillah dalam perang Badar. Perang Badar, tuan-tuan, subhanallah, waktu tu para sahabat pergi, subhanallah, pergi bukan nak pergi perang ni, bukan niat nak pergi perang. Daripada 313 orang, tuan-tuan, mengikut riwayat hanya ada 3 ekor kuda mereka bawa, 70 ekor unta. Kemudian pedang pun ada lebih kurang 8 bilah je pedang. Yang lain para sahabat daripada 300, yang lain tuan-tuan cuba bayangkan, semua lepas tamar ada, bawa tali ada, bukan pergi nak perang pun. Dan tahun tu tuan-tuan ingat, ialah tahun turunnya perintah Allah untuk puasa. Tahun tu Allah suruh dia berpuasa. Maksudnya para sahabat waktu tu baru belajar puasa, baru 8 hari puasa. Nabi suruh, jom kita pergi Badar. Baru 8 hari puasa, pergi keluar. Kemudian hari ke-17 baru belajar puasa, 2 minggu lebih sikit, kena perang kenapa saya perang? Allah bagi kemenangan 313 kepada sahabat lawan 1000 tentera musyrikin Mekah. Allah bagi kemenangan. Pasal apa? Pasal para sahabat berjuang waktu itu dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali pergi perang, pertama kali baru belajar puasa. Kita ni tuan-tuan tak payah pergi perang, tak payah pergi perang lah ni. Perang itu habis dah, pula besut. Subhanallah, ni tak payah nak suruh pergi perang lah ni. Kita nak buat apa? Perang dengan nafsu. 10 akhir Ramadan Allah janji ganjaran yang cukup banyak. 10 akhir Ramadan Allah janji ganjaran yang cukup banyak. Subhanallah. Tuan-tuan, bila benda banyak, bukan semua orang boleh dapat. Ingat yang tu. Bila benda mahal, bukan semua orang boleh dapat. Sebab tu orang makin sikit. Saya keluar tadi tuan-tuan, ni duk river kereta nak keluar, nak main, nak pergi sembahyang tarawih. Lempar river kereta juga, cepat. Ni nak pergi supermarket. Tuan-tuan, lalu kau ekor sale tuan-tuan, kereta penuh parking. Hari tu kereta penuh parking kat masjid, lalu kereta penuh parking kat supermarket. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal apa ramai orang pergi kot tu? Pasal hujung Ramadan Allah nak bagi benda besar, dan ramai orang takkan dapat, lagi sikit. Tuan-tuan, kita kena jadi orang macam tu. Sebab tu saya nak pesan, 10 akhir Ramadan, perempuan muslimat jangan tinggal sunat tarawih. Malam, ada satu malam namanya Al-Qadar. Itu Qadar ni tuan-tuan, subhanallah, masalah Muhammad, ganjaran dia besar, seperti kita beramal 1000 bulan. Yang dua adalah 10 akhir Ramadan. Kata ulama, cukup-cukup sekadar apa nak dapat Lailatul Qadar itu dengan pemain sembahyang isyak berjemaah, dengan sembahyang subuh berjemaah. Kalau malam tu Lailatul Qadar, kita dapat Lailatul Qadar. Tapi tak cukuplah, sikit lah. Pasal sembahyang subuh, sembahyang isyak je. Bayangkan kalau malam tu kita sembahyang tarawih, kita sembahyang witir, kita
kita baca Quran, kita zikir, kita sedekah, semuanya digandakan oleh Allah. Seperti kita beramal setiap malam selama 1000 bulan. Macam kita beramal setiap malam 1000 bulan. Bukan kali 1000, kali 1000, kali 30 lagi. 30,000. Maghrib kita malam tu macam kita sembahyang 30,000. Isyak kita macam kita sembahyang 30,000. Tarawih kita macam kita sembahyang 30,000 kali. Allahumma salli. Bila benda yang besar macam ni, subhanallah, sikit orang boleh dapat. Sebab tu saya nak pesan kepada kita yang mengaji ni, istiqamah. Letih macam mana pun, tak larat lagu mana pun, mai juga sembahyang tarawih. Mai. Letih lah ustaz, tak larat duduk, tak larat diri duduk, mai duduk kat. Duduk pun tak larat lah ustaz, baring kat belakang tidur. Jangan lena sudah, tunjuk itu dekat kiblat. Tak ada. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi sembahyang, jangan tinggal subhanallah. Mudah-mudahan tuan-tuan tahun ini Allah kurniakan kepada kita Al-Qadar, mudah-mudahan subhanallah tahun ini Allah kurniakan kepada kita salli ala sayyidina Muhammad malam Al-Qadar, dan Allah kurniakan kita takwa. Sebab dengan takwa ni tuan-tuan, kita layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita dapat takwa bila kita masuk Ramadan, kita takwa baik, keluar Ramadan kita lebih baik daripada sebelum. Tuan-tuan di sini buat qiyamul lail dia dah 10 akhir Ramadan. Main. Sebab kita seorang-seorang kita tak ini. Kita kadang-kadang kena ada benda yang push kita kena tolak kita. Baru kita jadi buat. Tuan-tuan ni pakai kopiah apa semua, pakai baju rumah cantik, main sembahyang di rumah pakai lagu ni. Ya. Pasal apa yang main jadi pakai lagu ni? Pasal kita main yang ramai-ramai orang duduk jadi semangat. Tidak ada. Tarawih buat tasbih di sini boleh buat. Di rumah nak buat tasbih jangan main-main juga. Rokok boleh tu minum. Tidak kan? Macam cerita raja ni tuan-tuan. Raja ni ada anak perempuan cantik. Perempuan dia cari calon menantu dia. Siapa yang gagah perkasa, dia buat pengumuman satu kampung. Siapa yang gagah perkasa, mai subhanallah, boleh lalu ujian yang akan dia buat ni, dia akan dikahwinkan dengan anak perempuan ni. Pagi tu tuan, mai perempuan semua ni, semua orang hebat-hebat tu, badan dahsyat-dahsyat semua tuan-tuan, dekat dengan sungai. Dia kata siapa boleh terjun sungai ni, lintas pergi sebelah sana. Sungai ni banyak buaya, penuh buaya tu ni. Siapa boleh terjun sungai ni, lintas pergi sebelah sana, dia kata. Dia nanti akan jadi calon menantu dia. Tak ada nak habis cakap, belum seorang terjun. Betul, cupu lepas pula pergi belah sana tuan-tuan. Bangkit rumah dengan penat. Kuat kering dia kawan tu. Geli semua duk tengok dia ni, biar betul apa semua tadi. Main-main kerja pun kita hebat hang ni, main sini. Dahsyat betul hang ni kita. Walaupun kuat kering apa semua, tapi hebat, boleh berenang pergi sampai sana, dia buaya pun tak makan. Ya dah. Oleh yang demikian, beta nak bagi anak beta ni sebagai isteri. Dia kata saya tak mau tuanku. Tak mau. Yang hang kerja pasal apa? Dia kata tak mau pula, dia kata jangan main-main, dia kata. Tak sungguh saya tak mau kahwin dengan anak tuan. Habis dia dapat nak duit nak. Berapa juta kamu nak? Saya bagi duit apa semua. Duit pun tak mau. Oh tuanku marah dah. Dia kata hang ni buat betul apa semua, main masuk pertandingan, terjun apa semua. Isteri nak kahwin pun tak mau. Duit pun tak mau. Habis hang nak apa ni? Dia kata apa tuanku, satu je saya nak tuanku, satu je. Apa dia? Tolong tuanku pergi cari saya. Siapa yang tolak saya jatuh sungai atas saya. Saya tak apa. Subhanallah tuan-tuan. Cari orang yang tolak dia terjun sungai aja. Tuan-tuan, kita macam tu lah. Kadang-kadang nak buat sendiri-sendiri tuan-tuan tak boleh pergi. Dia kena ada orang tolak kita, jadi juga. Sebab tu mai sembahyang berjemaah tuan-tuan, duduk berqiyamul lail, duduk bawah apa semua, sebab sembahyang ramai-ramai jadi tuan-tuan sekalian maksudnya. Nah, mudah-mudahan tahun ini insya-Allah Allah kurniakan ganjaran yang sepatutnya kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan untuk sekalian, sebelum saya tutup, saya sedikit maklumat nak kongsi dengan tuan-tuan. Alhamdulillah, bila saya pergi Yaman, balik cuti sat Ramadan ni, lepas raya saya pergi balik lah. Waktu saya duduk sana, saya jumpa dengan seorang syekh yang nama Syekh Sulaiman Al-Ahdali, keturunan Nabi SAW. Umur 80 lebih, saya mengaji dengan dia, talaqi dengan dia di rumah dia. Bincang, saya beritahu kepada saya duduk cadang nak buka madrasah di Pulau Pinang ni. Dia kata subhanallah, dia kata elok sangat. Dan dia pun setuju insya-Allah, dia pun setuju untuk jadi mursyid, jadi penaung kepada sekolah, menjadi pembimbing kepada sekolah. Subhanallah, bincang tuan-tuan, dia sediakan silibus pengajian, apa kitab-kitab yang nak mengaji, dan semua kitab Arab. Dan dia sendiri akan mengajak guru-guru yang duduk kat situ. Guru-guru ni tuan-tuan, Ustaz Jumat, ada di kalangan guru ni Arab sendiri, anak dia sendiri yang akan mengajar Quran.
Pengajian ni tuan-tuan dua. Satu pengajian teras dia dua. Satu Al-Quran, tahfiz Al-Quran, dan yang kedua tahfiz hadis. Tahfiz Quran ni banyak orang buat, alhamdulillah boleh dapat. Tahfiz hadis jarang orang dapat. Dan untung kita ni, madrasah kita ni, tahfiz hadis ni akan disampaikan sendiri oleh guru tu. Dan dia panggil sistem pengajian bersanad. Dia ambil mengaji satu hadis, dia hafal hadis depan tu guru tu tuan-tuan. Hadis tu dia boleh cerita sampai kepada Nabi SAW. Saya ambil pada guru saya nama sekian-sekian, guru saya ambil pada guru dan nama sekian, ambil pada guru. Ada senarai tu sampai kepada Nabi SAW. Setiap hadis yang dia mengaji. Subhanallah, dia panggil hadis bersanad. Tu anak-anak kita akan mengaji nanti. Tuan-tuan sekalian, sampai ke tahap 5 tahun dia duduk dengan kita, insya-Allah dia akan hafal paling tidak tuan-tuan sekalian 1,000-2,000 hadis dalam kepala dia. Quran 30 juzuk, Quran 20 juzuk, 30 juzuk, hadis ada 1,000 hadis yang sampai pada Nabi SAW. Kira masuk sekolah kita ni habaq siap-siap. Masuk sekolah kami ni, keluar nanti umur 18-19, mesti jadi ustaz. Tak boleh kerja lain. Kira kita faham dah, dia masuk, dia tahu dah kata dia tu nak jadi ustaz. Dia kita polis, dia kita ajak dia tuan-tuan macam mana cara dia jadi ustaz. Bukan keluar dia pomen, dia terima teksi ni macam tu. Kadang-kadang keluar pondok pun dia terima teksi, dia pomen tak jadi. Dah, yang ni kita boleh. Dan 20 orang yang kita nak ambil. Umur 12, 13 atau 14 atau lebih kurang macam tu, yang dia mahir baca Quran dia. Kemudian subhanallah dia salih ala Syekh Muhammad, dia lancar bacaan-bacaan, dia boleh baca jawi sikit-sikit. InsyaAllah tanggal 9 masuk tu. Kita interview bulan 10. Tuan-tuan nanti ambil buat telefon saya. Kalau ada anak-anak ke, apa semua yang nak masuk tu, tolong hantar dekat saya nama dia, umur dia, dan nombor telefon, waris dia apa sebagainya. Bulan 10 kita akan panggil untuk interview, tengok. Bulan 1 dia akan masuk ngaji dekat Jawi. Ada satu syarikat dia dah wakafkan bangunan dia untuk ma'had. Nama ma'had tu ma'had kita nak ma'had Darul Faizin Tahfizul Quran wal Hadis. Ma'had Darul Faizin dengan menghafaz Al-Quran dan hadis. Dan sekalian itu sekolah kita insya-Allah. 20 orang yang nak kita asuh keluar nanti. Dia duduk dengan kita 5 tahun. Tahun ke-6, tahun ke-5 dan tahun ke-6 2 tahun dia akan duduk di Yaman. Kira dia pengajian tu sampai tinggal 1, tinggal 2, tinggal 3, tinggal 4, tinggal 5, tinggal 6 dia duduk di Yaman. Mengaji di sana. Subhanallah, tu dia punya sistem pengajian. Dan paling tidak pun tolong doa-doanya. Doa-doa bagi Allah memudahkan urusan ini insya-Allah. Dan nanti 5 tahun tak lama dah, 5 tahun dan tahun nanti akan ada ustaz-ustaz yang akan mengajar yang akan lahir dari sekolah-sekolah kita insya-Allah. Sekadar itu tuan-tuan, saya minta maaf jika ada seperangkat bahasa silap bicara. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.